Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Mereka itu memberikan apa yang diberikan kepadanya oleh Allah, sedang hati mereka dalam ketakutan, yakni mereka menurut semua perintah Allah Ta'ala dan memberhenti dari semua larangannya. Lalu mereka bersabar atas bala bencana yang yakni Allah timpakan ke atas diri mereka, seraya mereka sentiasa berterima kasih atas pemberianku, yakni pemberian Allah Ta'ala. Mereka juga menyerahkan diri mereka, harta kekayaan mereka, anak pinak mereka dan harga diri mereka ke tangan takdir Allah, sedang hati mereka takut dan bimbang terus menerus kepadaku, yakni kepada Allah. Orang arif, bila dia berzuhud kepada akhirat, dia berkata kepada dirinya, pergi jauhkan dirimu daripadaku, kerana aku sedang menuju ke pintu Allah Ta'ala. Engkau dan dunia padaku sama belaka. Dahulu dunia mendindingku kepadamu, dan sekarang engkau pula mendindingku kepada Tuhanku. Tiada kemuliaan bagi siapa sahaja yang mendindingku kepada Tuhanku. Dengarlah bicaraku ini, kerana dia itu adalah parti ilmu Allah Ta'ala, dan dia juga adalah parti kemahuan Allah dari makhluknya dan kepada makhluknya. Itulah hal keadaan para Nabi dan Rasul, serta para wali dan kaum salihin. Wahai para penyembah dunia, wahai para penyembah akhirat, kamu sekalian masih bodoh, tidak kenal Allah Ta'ala, masih belum mengerti tentang dunia dan akhirat. Kamu semua terdinding. Engkau ini, berhalamu yang engkau sembah ialah dunia, dan engkau pula berhalamu yang engkau sembah ialah akhirat. Dan engkau berhalamu ialah manusia, dan engkau berhalamu ialah hawa nafsu dan kelazatan. Engkau berhalamu ialah kesukaan, ialah sukakan kepujian, sanjungan manusia serta penerimaan manusia kepadamu. Ingatlah, apa sahaja yang selain Allah itu ialah berhala. Kaum ini mahukan kerelaan dunia dan akhirat, sedang kedua-duanya diwakilkan di pintu Allah Ta'ala. Kedua-duanya diwakilkan di rumah tabib, untuk diambil daripada keduanya apa yang dimahukan seraya memberikannya kepada si pesakit. Wahai kaum munafikin, kamu semua belum kenal berita ini. Orang munafik mana boleh dengar suatu huruf pun dari bicara yang semacam ini? Mustahil. Biar kiamat datang pun belum tentu boleh mendengar kata-kata yang benar seperti ini. Bicaraku semuanya benar, dan aku sentiasa di atas kebenaran. Bicaraku daripada Allah Ta'ala, bukan dari kehendak diriku sendiri. Semuanya dari petunjuk syariat, dan bukan dari bicara omong kosong. Akan tetapi apa boleh buat? Kefahamanmu itulah yang bejat. Celaka engkau. Engkau hanya suka belajar tetapi tidak mahu mengamalkan apa yang engkau pelajari itu. Jadi bagaimana ilmu yang sudah engkau pelajari itu boleh memberi manfaat kepada dirimu? Engkau sendiri tidak mahu berkhidmat kepada guru-gurumu di masa mudamu. Maka bagaimana engkau hendak orang lain berkhidmat kepadamu bila engkau tua nanti? Muslimin dan muslimat yang penonton yang dirahmati Allah sekalian,
Dalam penafsiran ayat surah Al-Mu'minun ayat 60, bila mana Allah Ta'ala menyatakan walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang mengeluarkan harta, membelanjakannya pada jalan Allah, membelanjakannya pada jalan ketaatan, membelanjakan harta pada jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka amat takut. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya pada Nabi SAW berkenaan ayat ini. Apakah yang dimaksudkan orang yang buat baik dalam keadaan dia rasa takut? Apakah kerana dahulunya dia berzina atau dia mencuri? Dulu dia buat jahat, maka sekarang dia pun bersedekah, maka datang ketakutan itu. Maka jawab Nabi SAW, bukan. Mereka ini orang yang solat, yang berpuasa, yang berzakat. Tapi ketika mana mereka buat kebaikan, mereka takut Allah Ta'ala tak terima. Sikap mereka, sikap orang beriman sebenar, bimbang Allah Ta'ala tidak menerima amalan mereka. Bukannya golongan yang dia buat jahat banyak, maka dibimbang kejahatannya akan binasa, maka dia pun buat sedekah untuk menyelamatkan diri. Bukan begitu. Sebagaimana kita lihat watak manusia, bila dia buat jahat banyak sehingga kejahatannya diketahui, maka dia cuba buat baik supaya yang baik tadi menyelamatkan dia daripada anggapan manusia, daripada hukuman manusia, atau daripada bala yang menimpa. Maka dia dalam keadaan takut-takut. Umpama orang tu buat jahat macam-macam, kemudian dia pun pergi umrah, pergi haji, dalam keadaan mudah-mudahan umrah haji dia tadi dapat cover kejahatan dia. Tapi mereka ni tak nak berhenti buat jahat. Kita tengok ada kelompok manusia, dia memang tak akan berhenti buat jahat, tetapi dia buat baik hanya untuk cover kejahatannya. Dan bila buat baik dia takut, bimbang orang lebih melihat kejahatannya berbanding kebaikan. Maka orang ni sentiasa bersembunyi di sebalik kebaikan yang punyai kepentingan. Walaupun saya kelek macam ni, tak tutup aurat, tapi saya ada rumah anak yatim, saya begini-begini. Artinya kebaikan cuma untuk tutup kejahatan. Dan kebimbangannya, bila sebagaimana orang menolak dia kerana kejahatannya, orang juga menolaknya kerana kebaikannya. Tak, kami tak nak juga kebaikan awak. Tapi sebenar orang beriman, sesudah dia menjalankan segala perintah Allah, dia takut untuk, dia bimbang Allah tak terima. Itu berkaitan dengan ayat ini. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, yang ini orang-orang yang takut itu siapa? Yang bila dia buat kebaikan, dia tetap rasa takut. Orang ni hidupnya pertama sentiasa menurut perintah Allah. Orang yang punya ketakutan sebenar. Ada orang punya ketakutan palsu, ada orang yang punya ketakutan sebenar. Ketakutan palsu ialah ketakutan pada makhluk. Itu ketakutan palsu. Ketakutan hilang reputasinya di dunia, ketakutan hilang pengaruh, itu semua ketakutan palsu. Tapi ketakutan yang hakiki, yang sebenar, itu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya diterjemahkan oleh orang yang takut ini, pertama kata Syekh Abdul Qadir, dia akan turut semua perintah Allah. Bila sebut semua perintah Allah, wajib dan sunatnya. Kerana sunat itu juga perintah Allah. Cuma bezanya apa? Wajib diperintahkan secara jaziman, secara tegas. Maksudnya kalau tinggal berdosa. Manakala yang sunat pula juga perintah yang dituntut oleh Allah, tetapi ghairu jazimin, tidaklah tegas. Kalau buat itu jauh lebih baik. Bahkan nilai sayang Allah pada hamba itu sesudah menjaga fardu ialah buat sunat. Nilai. Umpama begini, kita kalau lihat pekerja, nilai dia dekat dengan bos dia, kita tengok dia berapa bulan dia dapat bonus. Yang gaji wajib ni gajilah, dia dapat gaji 5,000 ke 6,000. Tapi bos nak bagi dia 8 bulan bonus, 10 bulan bonus. Maka itulah umpama seorang bila buat benda sunat, dia dapat bonus dari Allah dan tanda Allah sayang. Berdasarkan hadis kursi, seorang yang bila mana dia buat benda wajib, dia jaga benda wajib, itu maknanya Allah Ta'ala akan beri hak dia sebagai hambanya. Allah jaga dia. Tapi seorang yang buat perkara sunat, bahkan melebihinya, maka itu Allah sayang. Jadi kalau saya jaga benda-benda wajib, maka Allah akan jaga saya. Tapi kalau saya buat benda sunat pula, Allah akan sayang saya. Kita
beri anak kita kat nursery, kita pun bayar sejumlah wang, maka yang nursery ni dia jaga anak kita. Tapi belum tentu dia sayang. Jaga tetap jaga. Bagi makan, minum, tidurnya cukup. Waktu kita hantar pun bagus, balik pun bagus. Dijaga betul-betul. Tapi belum tentu dia sayang. Tapi bila dia sayang, maka pasti anak kita jauh lebih baik. Kita, bila kita buat perkara wajib, Allah jaga kita. Tapi bila kita banyakkan buat perkara sunat, Allah sayang kita. Maka seorang tidak akan disayangi oleh Allah kalau dia sekadar memadai yang wajib sehingga dia melakukan perkara sunat. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Qudsi, maka sentiasalah hamba-Ku laya bin nawafil hatta uhibbahu, mendekatkan dirinya dengan perkara sunat sehingga aku sayang padanya. Bila aku sayang pada dia, akulah telinganya, akulah matanya, akulah kakinya, akulah tangannya. Maknanya aku pelihara semua, setiap inci. Baik, pertama orang ni kita sebut menjalankan seluruh perintah Allah. Dan perintah Allah wajib sunat dua-dua buat. Yang kedua, hentikan semua larangan. Bila kita sebut larangan ni juga ada dua. Pertama yang haram, yang kedua yang makruh. Yang makruh juga larangan. Walaupun tidak berdosa kalau melakukannya, tapi tetap ia larangan Allah. Maka kita juga menjauhi perkara yang makruh, yang Allah Ta'ala tak suka. Sebab itu ada dialog dua orang ulama. Seorang berkata, aku sentiasa melakukan apa yang Allah perintah. Seorang ini pula berkata, aku sentiasa buat apa yang Allah Ta'ala suka. Apa beza dua ayat? Yang ni kata, aku semenjak 30 tahun sentiasa buat segala apa yang Allah perintah. Yang ni pula kata, aku dalam tempoh yang sama yang kamu buat, aku buat segala perkara yang Allah suka. Ini perintah, ini Allah suka. Baik, kalau kita sebut perintah, maknanya wajib. Jaga yang wajib betul-betul. Kalau kita sebut yang suka, maka Allah Ta'ala suka banyak perkara yang bersifat sunat tadi. Kadang kecil, tapi Allah suka benda tu untuk kita buat, untuk kita lakukan. Dan kadang-kadang ada benda yang halal, tapi Allah tak suka. Benda tu halal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abghadul halali ila Allah Ta'ala at-talaq. Yang paling Allah tak suka daripada perkara yang halal itu ialah cerai. Walaupun hukum cerai ini harus, tapi tidak disukai oleh Allah. Dia kenapa? Mudaratnya banyak. Mudarat, walaupun mudarat tadi tidaklah kita katakan terlalu kritikal, tapi dia ada mudarat. Pertama, hubungan dengan mertua dia dah terjejas. Bila orang tu bercerai, dia bukan masalah dia dengan isteri dia je, dengan mertua-mertua je. Masalah terjejas. Dengan adik-beradik ipar dua terjejas. Dengan anak-anak terjejas. Dengan kawan, masing-masing ada kawan pun terjejas. Yang ni ada kawan dia, yang ni ada kawan dia. Bila bercerai terjejas kawan-kawan. Yang kalau mereka mempertahankan perkahwinan, yang ni digabungkan. Maknya, mak mertuanya, adiknya, adik iparnya, kawannya, orang isteri dia. Maka dia ada satu keluarga yang besar. Ya, benda ni halal. Sepakat ulama cerai itu halal. Tapi kita katakan tidak dihalu-halukan. Bukan perlu dicari satu jalan ataupun carilah pelbagai kaedah untuk tidak bercerai. Kalau ada konflik suami isteri sampai peringkat nak bercerai, cuba cari jalan untuk tidak bercerai. Dan biar wakil-wakilnya berusaha cari jalan untuk tidak bercerai. Tetapi bila kita sebut cerai ni halal, tapi Islam tunjuk kepada kita banyak jalan supaya jangan bercerai. Sehingga Allah menyebut fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida, kata Allah, maka hendaklah pihak suami hantar wakil. Kalau mereka tak boleh berunding, hantar wakil pihak suami, dan pihak isteri hantar wakil untuk mereka berdamai. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua-dua wakil ini berhasrat untuk menyatukan kedua-dua suami isteri ini kembali, Allah akan memberikan jalannya. Sampai macam tu. Dah kita dah tak boleh berunding dengan bini kita misalnya. Tak kita hantar wakil berunding biar dapat cari titik persefahaman. Isteri hantar wakil dia, suami hantar wakil. Artinya sebolehnya jangan
Tapi ia tetap hukumnya harus. Kerana bercerai itu boleh. Tapi sebaliknya jangan. Sehingga disebut Allah tak suka. Ini tidak disukai oleh Allah SWT. Jadi kita sebut tentang kalam ulama tadi. Yang seorang kata aku buat semenjak 30 tahun, apa yang Allah perintahkan. Yang ni kata pula aku buat semenjak 30 tahun, apa yang Allah suka. Maka beza ke darjat dia. Contoh kita kalau pergi kerja, kerana kewajiban kita pada syarikat selama 30 tahun sampai pencen, bagus-bagus. Dengan orang yang selama 30 tahun bekerja syarikat dengan suka, dia buat kadang dia seronok, dijadikan ketuanya seronok, maka mana makam yang lebih tinggi? Makam yang lebih tinggi. Maka bila kita sebut sifat orang yang beriman sebenarnya, dia meninggalkan semua larangan. Wa yang bersifat kita katakan haram, atau yang bersifat makruh, maka juga cuba tinggalkan. Jangan selalu beramal dengan perkara makruh. Kita kata ni makruh je Ustaz, tak apa. Tak, jangan selalu buat. Kerana makruh menghampirkan kita pada perkara yang haram. Maka tinggalkan yang makruh-makruhat. Antara makruh macam mana? Bersembang kosong tanpa ada matlamat. Itu makruh. Bimbang-bimbang menarik kita kepada mengumpat orang. Dah dosa pula. Dalam perkara makruh bila melampau dan bermain, bimbang-bimbang akhirnya permainan tadi bawa mengelalaikan kita daripada perintah Allah. Antara perkara makruh ialah kita tidur lewat tanpa sebab. Lewat tidur tu makruh, takut tak terkejut subuh. Maka itu makruh. Kita main bola lepas isyak, futsal, main badminton malam. Maka itu makruh kerana mungkin melekakan kita sehingga esok subuh kita ada masalah. Umpamanya berlebih-lebihan dalam makan minum, makruh. Bimbang-bimbang dia mendatangkan penyakit lalu menghalang kita buat ibadat yang biasa kita buat. Boleh kita makan, tapi jangan melampau. Kulu washrabu wala tusifu, makanlah, minumlah, tapi jangan melampau-lampau. Jangan semua benda kita nak makan, melampau-lampau. Yang lebih teruk lagi, kita tak peduli dah dari sudut siapa yang menyediakan makanan. Siapa yang menyediakan makanan? Bila tular ini makanan daripada Jepun yang dibuat bertulang babi, tapi ada cok halal tepi. Tapi halal tu bukan daripada JAKIM lah, halal. Tulis halal. Kita tuan-tuan sekalian, dalam mekanisme penghalalan, pertama yang paling terpercayai di negara kita ialah JAKIM. Satu. Yang kedua, halal lain yang diiktiraf oleh JAKIM. Negara-negara lain juga dia keluarkan halal, tapi yang diiktiraf, kerana sebahagian mereka hanya tulis je halal. Khususnya negara-negara kafir. Produk dari Jepun dia tulis halal. Siapa tulis halal? Tak tahu Ustaz, dia tulis halal. Walau terang-terang ia haram. Maka benda ni kita kena hati-hati, sebab yang kita sebutkan tadi, yang jenis suka makan ni, suka mencuba semua jenis makanan, sampai dilupa untuk jaga agama ni. Jangan melampau sangat. Yang ni suka makan Korea lah, makan Jepun. Ada seorang Muslim di Korea, nama dia Daud King, orang Korea masuk Islam. Dia yang explore makanan halal di Korea, untuk beritahu tak ada dengan mudah untuk dapat makanan halal Korea. Tidak semudah itu. Dia orang Korea sendiri. Dia raung semua di bazar-bazar, di pasar-pasar malam, tanya. Semua pekedai tak tahu apa makna halal. Tapi ada sebagian orang Islam, dia buat cara sendiri. Oh, ini kan mi je halal. Dia tak tahu kuah tu sup babi. Kerana keinginan untuk makan. Kalau kuat sangat tengok cerita Korea, kuat sangat tengok, jadi dia nak makan jadi gila macam itu. Ini cek tak ada. Saya tanya seorang pilot, saya tahu ni pilot orang satu dunia, tempat paling payah makanan halal mana, dia kata Korea. Payah. Saya kalau pergi Korea, saya dah prepare semua benda-benda yang patut saya makan. Biarlah makan Maggi pun tak apa. Maggi itu kita nampak biasa-biasa je, penyakit banyak, tapi dia menyelamatkan makanan halal. Bagi setengah orang, paling mudah buat Maggi. Yalah, nak buat biryani susah. Maggi lah, walaupun ada orang ni Maggi. Tapi dia penyelamat agama. Kita duduk negara-negara yang kafir ni, Maggi yang ada halal.
Jadi di sini kita lihat, jangan perkara-perkara makruh boleh menjebakkan kita pada haram. Termasuk saya bagi contoh makruh tadi, yang suka makan macam-macam. Semua negara jenis makanan, negara dia nak cuba, dia cuma punya tu, kalau tak ada daging tu halal lah. Walhal halal bukan sekadar masalah daging sembelihan. Ini masalah najisnya, penyediaannya, banyak perkara yang perlu kita ambil kira. Sebab itu kita berpegang pada hadis Nabi SAW. Perkara yang melibatkan orang kafir dalam hidup kita, dia adalah syubhat. Dan Nabi SAW menyatakan, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjebak dalam syubhat, dia akan terjebak dalam perkara. Tapi siapa yang menjaga dirinya daripada syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia telah berjaya menjaga agama dan maruah dia. Jangan duk ikut sangat. Yang saya katakan tadi, orang kita dia minat satu filem, dia minat satu benda, dia pun suka. Yang jenis minat makan makanan Hindu pula, makan pun sama. Oh, ini ustaz restoran daun pisang je ustaz, tak ada apa. Ini vegan je ustaz, ni kita katakan vegetarian atau disebut vegan. Tak ada apa. Tentu tak ada ke rasa terpanggil dalam agama, ini kan restoran orang kafir. Tidakkah kita ada kebimbangan yang mereka tak tahu tentang hukum halal haram, najis tak najis? Kita hanya ukuran kita tak ada babi, maka kita pun kata dengan mudah halal lah ni. Apakah kita terdesak sangat? Walau restoran halal banyak, khususnya kita berada dalam negara Islam, khususnya kita tak terdesak. Cumanya kerana kita nak ikut tekak kita, nak makan macam-macam sampai lupa hukum agama. Ini perkara makruhat yang menjebakkan kita. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, orang yang benar-benar takutkan Allah Ta'ala ini ialah sentiasa bersabar dengan apa pun ujian Allah ke atas dirinya. Apa pun bencana Allah, dia sentiasa bersabar. Maka sabar sifat orang beriman. Dan kerja orang beriman sentiasa berusaha memperkasakan sabar. Kata Nabi SAW, tidak ada pemberian yang paling baik yang Allah berikan kepada orang beriman daripada sifat sabar. Tentang kita makin tua, makin kena banyak sabar. Sebab kita akan melalui ujian yang lebih berat bila tua. Kenapa? Bila kita tua, tuan-tuan, anak-anak kita besar pada kita, gagah pada kita, dia mungkin tak dengar cakap berbanding masa dia kecil. Kita masa kecil pun dia tak dengar kata, kita dah tak sabar. Ini kan pula dia dah besar, dalam keadaan kita dah tak ada kekuatan. Kita tegur lebih kurang, terus tak balik kampung 4 tahun. Dulu zaman-zaman kecil, dia cuma kurun dalam bilik 4 jam, tak keluar makan nasi. Hari ini kita tegur sikit anak-anak, dia lari 4 tahun, tak balik raya. Jadi ayah-ayah atau kita, bila kita sampai umur makin tua, sabarnya lagi kena kuat. Tak apa fizikal kita tak kuat, sabar kita kena kuat. Kan nilai kekuatan manusia pada sabarnya, bukan pada fizikal. Fizikal ini akan menua. Fizikal ini makin lama makin sakit urat sarafnya, makin terbeban sekali yang dia angkat. Hari ini dengan umur tua kita, kadang-kadang nak angkat kitab pun berat. Itu pergi kuliah tak bawa kitab, berat. Seledih sekejap balik bawa kitab, berat. Dah tua sangat, pegang pen pun tak larat, goyang. Sebab tu pergi kuliah ramai tak bawa pen, tak itu dia apa-apa, sebab dah tua. Dan kita akui dengan umur kita tertentu, nak angkat langkah kita pun tak larat, seret kaki, tak larat dah Ustaz, sakit. Tapi sabar kita jangan selemah itu. Sabar kita biar makin kuat dengan ujian Allah. Tuan-tuan dah tua, Allah uji, gigi tak ada, makan pun lama sikit, gigi tak ada. Atau kalau makan pun terpaksa telan macam ular sawa je, gigi tak ada, tak rasa sangat nikmat, tapi itu ujian. Atau kalau makan ngilu, semua tanpa besi pula ke gigi, ngilu, kena banyak sabar. Nak berlari pun dah tak boleh, jalan pun tak laju. Maka semua benda-benda bila seorang dari fasa umur tua, kalau sabarnya tidak kuat, maka dia menjadi orang paling putus asa dalam hidup. Sabar kena kuat, sebab nanti pasangan kita akan mati. Kena sabar lagi. Pasangan mati tu satu hal lah, kita pula tak laku lagi, tak laku. Nak minang orang pun orang tak nak, nak kahwin orang pun tak nak. Kita dah umur tu, umur 60-70, nak pinang siapa?
Nak pinang umur muda-muda memang tak ada harapan. Nak pinang sama tua kita, jadi tambah dua beban. Dia pun berhasil, kita pun berhasil nak kahwin dengan dia. Dia pun gauk, kita pun gauk. 60 sama 60 tak boleh kahwin sah. Kita nak jaga diri seorang pun tak boleh. Tambah pula bini, tambah beban pula. Okay, umur tu bersedia untuk lebih bersabar. Mesti. Sebab kita akan tengok satu persatu. Anak-anak keluar rumah. Kalau balik cuma jenguk kita hari raya. Itu kalau jenguk lah. Kalau jenguk pun kita cuma jenguk sekejap. Mak apa khabar, okey? Ada kerja ni mak? Lagi. Bayangkan orang-orang tua yang pernah kita buat macam tu dan kita akan dibuat macam tu. Apa yang perlu kita ada? Sabar. Sabar kita kena kuat. Baik dengan anak-anak, baik dengan fizikal kita sendiri. Dulu nak pergi satu tempat sekejap je. Hari ni orang tamu nak ke dapur setengah hari berjalan. Seret. Yelah kita dah tak kuat. Kadang-kadang nak mandi tunggu orang mandikan kita. Kena banyak sabar. Kalau siapa yang umurnya makin tua, sabarnya makin kurang, maka kita katakan selamat tinggal. Bahasa mudah, dia gagal. Siapa yang dia makin tua tapi sabarnya kuat, makin kuat, maka dia menuju ke gerbang kebahagiaan. Sebab dia sampai peringkat yang paling membahagiakan kita, sabar. Sabar. Masa muda ni lain, kita gagah lagi, kuat lagi. Sabar kita mungkin kurang sebab kita punya kehendak kuat. Kekuatan ada. Kelak saya katakan semua tu hilang. Kekuatan kita tak ada. Fizikal kita sudah pun melumpuh, melemah. Orang sekeliling kita yang biasa banyak tolong kita semua hilang. Geng-geng kita yang dulu sekali kita mati belaka dah. Tak ada geng sebaya yang biasa tolong kita, tak ada. Anak-anak kita tinggal kita semua dah. Last kali tinggal pasangan kita, itu pun pergi juga. Pergi salah seorang, tinggal seorang. Masa itu macam mana kekuatan kita kalau kita tak punya sabar? Sebab tu orang beriman sebenarnya dia punya sabar. Yang saya katakan tadi, kita mesti usaha macam mana untuk kuatkan kesabaran kita. Saya dah masuk 40, 50, 60. Macam mana saya nak kuat sabar? Tengok telatah anak-anak, tengok telatah orang sekeliling saya. Macam mana saya nak sabar? Maka fikirkan, selain daripada kita berdoa kepada Allah, moga Allah kurniakan kita kesabaran dan semua lapangan keadaan dan kehidupan. Sehingga Allah menjadikan benda yang paling kita seronok ialah sabar. Walaupun sabar dulu adalah satu penantian, satu penyiksaan. Sabar itu penyiksaan. Tapi kita nak biar sabar itu satu kemanisan. Biar kita rasa sabar itu satu kemanisan. Kalau kita sampai tahap itu, maka Allah Ta'ala akan membesarkan sabar kita. Kemudian yang keempat, kata Syekh, ialah dia sentiasa bersyukur dengan pemberian aku. Apa pun yang aku bagi, walau kecil, dia bersyukur. Orang yang bersyukur sebenarnya dia tak tunggu nikmat tu datang besar. Dia tak tunggu nikmat tu datang macam dia nak. Tapi kalau ia nikmat, walau bukan macam dia nak, dia bersyukur. Tentang kita ni suka makan durian musangking, contoh. Orang bagi kita durian kampung, tak suka kita. Kita tetap kata alhamdulillah, ni rezeki saya. Ini sifat orang beriman. Kita tuan-tuan suka makan ayam panggang, orang bagi kita ayam goreng, kita tetap kata alhamdulillah, syukur pada Allah. Maka ini baik untuk kita. Syukur ini bukan sekadar pemberian tadi, mengambil kira kecil atau besar sama di sisi kita. Bukan yang kita nak atau yang kita nak, kita tetap bersyukur. Namanya nikmat Allah. Tentu Allah beri nikmat, dia ada peringkat. Yang pertama, Allah beri nikmat sebagai ujian. Semua orang Allah beri nikmat sebagai ujian, untuk dilihat syukur atau kufur. Yang kedua, Allah beri nikmat kerana sayang. Bila Allah sayang seorang hamba, Allah beri nikmat supaya dengan nikmat tadi dia dapat melakukan kebaikan lebih banyak. Dia memang orang buat baik, tapi bila dia nikmat, lagi banyak dia buat baik. Dia ni sakit ke, demam ke, dia tetap buat baik. Tapi bila dia sihat, lagi banyak dia buat baik. Dia miskin ke, macam mana keadaan, dia tetap bersedekah. Bila dia kaya, lagi banyak bersedekah. Ini orang yang Allah beri dia nikmat untuk kerana Allah sayang pada dia. Allah sayang pada dia. Ada orang yang Allah beri nikmat kerana uji, untuk uji je.
Dia barat dapat nikmat. Kadang dia kaya, kadang dia miskin. Kadang dia sihat, kadang dia sakit. Untuk Allah uji dia. Kadang Allah Ta'ala beri nikmat kerana Allah sayang. Dan kadang Allah beri nikmat kerana Allah benci. Maka ini namanya istidraj. Orang macam ni dia sombong. Saya tak semayang pun duit banyak lah. Saya walaupun minum arak, berjudi, badan sihat. Tok Imam tu arak tak minum tapi gauk, darah tinggi, kecil manis. Saya dengar lah. Saya ni minum arak dengan makan sekian-sekian yang haram belaka. Saya gagah kuat. Ini namanya istidraj. Diberikan nikmat untuk disombong buat maksiat tanpa disedar. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang kamu lihat dia mendapat nikmat wa huwa musirrun ala maksiati, dalam keadaan dia terus buat maksiat, maka ketahuilah itu istidraj. Siapa pun kita tengok, termasuk kita lah, terus diberi nikmat tapi masih terus buat maksiat dan tak berhenti, itu istidraj. Ia tuan-tuan dengan mencabar Tuhannya, dengan tukar jantinanya, dengan semua benda mukalah dia buat. Berkahwin sama jantannya. Tengok nikmat dia banyak. Saya tak ada masalah pun. Itu istidraj. Bila orang istidraj, dia tak akan ada orang boleh nasihatkan dia. Tak ada. Dia pula nak nasihat orang. Dia pula nak nasihat orang. Tetapi paling bimbang dalam hidup bila tak ada lagi orang yang boleh beri nasihat pada kita. Wa imma kerana kita rasa dah pandai sangat, atau kita orang yang nasihat kita ini takutkan kejahatan kita yang melampau, atau orang yang nasihatkan kita tadi tidak lagi punya minat untuk nasihat pada kita. Biarlah kita binasa. Sebab itu kalau kita tak ada orang beri nasihat, ketahuilah hati kita keras. Siapa pun kalau tak ada orang beri nasihat pada dia, hati dia keras. Kalau kata saya lembut, Ustaz, orangnya baik, betul? Dia akan keras. Kerana akan sampai waktu akan kita tengok waktu keras hatinya. Siapa pun yang dia ada penasihat, walau nampak macam keras, lama-lama dia lembut. Walau dia keras macam mana pun, walau nampak samsing macam mana pun, lama-lama dia akan lembut sebab dia ada penasihat. Sebab itu untung kita, kalau hidup ni kita masih ada orang nasihat kita. Maka ini hadiah. Sebesar-besar nikmat, ada yang menasihati kita. Tuan-tuan, sebaik-baik kawan, bukan kawan yang ngeteh, kawan yang makan dengan kita, kawan yang kita tahu besar dengan dia, tapi kawan yang masih nak nasihat kita. Kita semua tahu risiko nasihat. Dan nasihat ni secara umumnya orang tak suka lah. Sebab kita sebut kelemahan. Bila kita sebut kelemahan orang, tak siapa suka, tak ada orang suka. Ni kecil hati, ni nak marah. Tetapi kalau kita masih dengar benda tadi, kita masih baik. Memang proses tadi, proses healing kita, proses kita nak jadi nak pulih daripada nasihat itu mungkin makan masa. Tapi kita terima. Orang ni ada setengah orang bila terima nasihat rasa macam keras, tapi dia tetap terima walaupun makan masa sikit. Ini masa seminggu baru nak terima nasihat, tapi dia masih ada orang boleh beri nasihat dia, walau keras macam mana. Ada orang yang lebih ajaib, yang dia memang minta dinasihati. Kita tengok kisah-kisah orang soleh. Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh. Dia seorang pemimpin yang suka dinasihati. Bukan semua rakan-rakannya ialah para ulama. Bukan setiap malam dia panggil para ulama datang ke istananya untuk nasihat dia, dan bercakap tentang nasihat paling agung sekali, dan nasihat kematian. Dan nasihat lain kita mungkin tak rasa kedil lagi. Orang nasihat kita tak rasa kecil, sebab sebaik-baik nasihat sehingga kita rasa kecil di hadapan nasihat. Nasihat ni kalau orang nasihat kita rasa kecil, itu nasihat yang paling power sekali. Nasihat apa yang paling menjadikan kita paling kecil? Mati. Awak macam mana hebat pun awak akan mati. Duduk dalam kubur seorang, tanpa peneman, tanpa penjaga, tanpa kawan, tanpa orang disayang. Jawablah seorang apa yang akan ditanya oleh Tuhan. Dan nasihat ini memang menundukkan semua orang. Yang dianggap sebagai nasihat paling hebat sekali, nasihat mati. Sebab kita akan rasa paling kerdil bila cerita bab mati. Tetapi apa yang kita ada bila kita mati? Apa yang kita ada? Kelopak mata pun tak mampu kita angkat. Apa yang kita ada bila kita mati? Ini harta benda yang melimpah ruah. Apa manfaatnya? Ini anak pinak yang berbaris banyaknya.
Apakah kebaikannya waktu itu? Apakah dia boleh menolong kita? Reputasi kita, glamour dan populariti kita. Dengan mati, apakah dia boleh menghentikannya? Tidak ada yang boleh menghentikan kematian itu. Tak ada. Allah akan takdirkan kematian dengan cara melemahkan seluruh manusia untuk bantu dia. Allah beri satu penyakit, semua doktor tak ada rawat dia. Sebab mana pun doktor tu. Kerana Allah bila hadirkan kematian, Allah melemahkan semua usaha makhluk, semua usaha manusia. Supaya manusia sendiri memang tak boleh buat apa-apa. Apa yang boleh buat? Seperti Umar bin Abdul Aziz panggil ulama-ulama, cerita bab mati. Dia menangis, bahkan kadang-kadang dia pengsan. Sebab itu kita ada pemimpin hebat. Pemimpin hebat kerana ada orang nasihat dia. Orang kalau jadi pemimpin, separuh agama dia hilang. Kerana sebahagian agama kita pada sahabat-sahabat soleh kita. Siapa jadi pemimpin yang menjadi musibah dia tak akan ada kawan-kawan soleh. Semua kawan mengampu. Semua kawan mengampu. Semua kawan-kawan ni nak projek, ini nak tu. Semua mengampu kiri kanan. Maka separuh agamanya hilang. Dia tinggal separuh lagi diri dia. Tentu agama kita secara pembahagian umum, sebahagian agama kita dengan sahabat-sahabat soleh kita. Dia nasihat kita, ditunjuk ajar kita. Sebahagiannya ada dengan kita. Ada dengan kita ada. Kita dah belajar, kita dah faham. Tapi sebahagian lagi dengan sahabat kita. Sebab tu kita dituntut salat berjemaah. Kerana sebahagian mereka ini ialah sebahagian agama kita. Kita dituntut semua benda buat berjemaah. Kalau kita seorang-seorang, tuan-tuan semayang seorang-seorang, tuan-tuan akan rasa lemah. Dia datang masjid, kita seorang je kat masjid, rasa tak lemah. Bila tak ada, imam tak ada, kita seorang datang. Kita buka mic, kita azan, kita qomat, kita imam, kita bilal. Masa tu rasa tak lemah imam kita. Rasa tak biasa. Kerana sebahagian agama kita ada pada orang lain. Bila ada je seorang jemaah, kita rasa tenang, dapat salat berjemaah. Atau kalau tuan-tuan takdir lah, pergi Mekah, tawaf Kaabah seorang-seorang je, seronok ke? Wukuf seorang-seorang, tak ada orang. Aku seorang je wukuf. Bila orang tu naik pemimpin, tak kira pemimpin apa kecil ke besar, dia naik pemimpin, separuh agamanya akan hilang, melainkan dia ada sahabat-sahabat yang baik. Maka agama ni komplit penuh. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz, bila dinasihati oleh salah seorang ulama sezaman dengan dia bernama Salim bin Abdullah bin Umar, cucu Umar Khattab. Nama Salim, salah seorang ulama alim, 7 ulama alim di Madinah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, kalau kamu nak jadi baik, lihatlah siapa sekeliling kamu. Siapa sekeliling kamu? Kamu lantik siapa? Kalau orangnya baik, maka kamu baik dan kamu adil. Kalau orangnya tak baik, kamu takkan adil. Walaupun kamu adil, tapi kerana keliling kamu yang tak baik, kamu takkan adil satu hari nanti. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita pun perhati siapa sekeliling kita. Jadi kita ni kalau selagi mana ada penasihat, masih boleh duduk dengan nasihat, kita masih baik, masih dijaga agama. Tapi ingat, pada hari kita dah tak suka orang beri nasihat, pada hari kita dah tak nak duduk majlis ilmu dan dengar majlis ilmu, maka ketika itu separuh agama kita sudah menghilang. Tinggal lagi separuh, yang kalau kita istiqamah kebaikan, insya-Allah sama. Kalau tidak, habis. Ini cerita separuh-separuh ni, dia ada beberapa peringkat cerita agama separuh. Disebut dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi kata, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil akhir atau fi nisfil akhir. Siapa yang berkahwin, maka telah sempurna separuh agamanya. Tinggal lagi separuh untuk disempurnakan dengan dirinya sendiri. Baik, dalam hadis pun sebut isteri dia menyempurnakan separuh agama kita. Tinggal lagi separuh yang ada pada kita untuk kita sempurnakan. Apa maksud menyempurnakan agama di sini? Maksudnya telah menundukkan hawa nafsu kita daripada berzina. Kerana seorang bila berzina, Allah akan tarik iman dia. Disebut dalam hadis Nabi SAW, bila seorang itu mendatangi seorang untuk berzina, maka imannya akan diangkat umpama baju yang ditanggalkan. Dan bila mana selesai berzina, bola iman itu mungkin dikembalikan atau mungkin tidak. Waktu orang tu berzina, iman tu diangkat.
Dia tidak berzina dalam keadaan dia ada iman. Tak ada. Bila selesai zina, barulah Allah Ta'ala pakaikan kembali imannya. Tapi dipakai dalam keadaan dah lemah. Atau mungkin juga Allah tak kembalikan. Sebab itu kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tak akan berzina orang yang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan dia beriman. Maksud kalau orang tu masih ada iman, dia tak berzina. Tapi bila dia berzina berarti iman dah tak ada masa tu. Imannya diangkat atas kepalanya, dah berzina. Iman ni ada tak? Di luar daripada dirinya. Sebab kalau dia masih ada iman dalam dirinya, dia tak akan berzina. Dia akan malu. Dia akan takut akibatnya. Tapi kalau dia berani juga, mana iman dia sudah diangkat. Siapa pun ketika mana berani buat maksiat, imannya sedang diangkat oleh Allah. Dan bila lepas maksiat, mungkin Allah mengembalikannya, tapi tak akan sekuat dulu. Atau mungkin juga Allah tak kembalikan. Sebab itu kita takut buat maksiat. Tuan-tuan tengok bila kita buat maksiat, Allah hilangkan rasa malu kita. Malu itulah iman. Kata Nabi SAW, Al-haya'u minal iman. Malu itu ialah iman, sebahagian daripada iman. Baik, bila kita sebut tadi kalau kahwin sebagai agama terselamat, maksudnya dari sudut terpelihara dari zina. Manakala bila saya sebut tadi penasihat kita ni, saya sebut tadi pemimpin kalau naik hilang separuh agamanya. Kenapa? Sebagian agamanya pada nasihat kawan-kawan yang baik. Kita sentiasa baik kalau sekeliling kita kawan baik. Tapi kalau tuan-tuan tak ada kawan baik, tuan-tuan masih boleh buat baik. Saat saya tak ada kawan tapi saya masih boleh baik. Ya boleh, tapi akan sampai dia akan lemah. Kalau dia tak lemah pun, tuan-tuan akan buat rasa keadaan tak seronok, bosan, tak seronok. Tak beza tak? Kita menghadap tok guru kita seorang-seorang dengan kita datang ramai-ramai menghadap tok guru. Pasal tak beza? Beza. Kita kalau datang seorang mengaji tok guru seorang sama seorang, kita tak kuat. Tapi kalau kita datang ramai-ramai datang belajar, kita kuat. Ada persaingan yang baik dalam bentuk ilmu. Kalau kita tidur pun ada kawan tolong gerakkan. Ada kawan tolong ingatkan kita. Itu persahabatan. Tapi kalau seorang-seorang, kita tidur, tok guru kita gerakkan kita, berat. Seorang, tok guru gerak lagi berat. Kawan gerak lembut sikit, ditolak-tolak sikit, dibuat olok-olok belaga lutut, biar sedar. Tapi kalau tok guru straight, habis kita. Maksudnya dia tegur dengan kemarahan dia. Habis. Jadi di sini kita lihat bagaimana cerita agama tadi sebahagiannya daripada orang lain untuk kita kuat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, cerita lepas syukur dia ada sifat tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan segala-galanya kepada takdir Allah. Redha dengan diri dia, anak dia, even harga dirinya, serah pada takdir Allah. Maknanya dia sentiasa melihat takdir Allah itu baik untuk dia, untuk anak dia, untuk keluarga dia, untuk isterinya, untuk hartanya. Kalau dia berbisnes jatuh, dia tahu itu takdir baik untuknya. Kalau naik, dia tahu itu baik untuknya. Semua keadaan dia tahu ia baik. Dan dia melakukan apa yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah. Jadi mereka ni ada satu sifat, buat semua perintah Allah, tinggal larangan, bersabar, bersyukur, kemudian tafwid, menerima segala takdir Allah. Yang kita cerita lepas tentang Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Ismail AS, bagaimana menerima takdir yang paling berat, menyembelih anak. Menerima takdir itu. Bahkan Ismail juga kata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, kamu akan dapati aku yang paling bersabar. Ya, ada 5 benda ni, insya-Allah kita yang dimaksud dalam ayat. Yang Allah kata, orang-orang yang memberikan harta yang aku berikan padanya, dan kerana hatinya takut. Ini takut yang sebenar. Kita dah sebut dia takut palsu ada. Takut miskin tu takut palsu. Tak betul tu. Takut mati juga takut palsu. Akulah buat ni kan mati, buat ni kan mati. Tu nak pergi perang pun takut mati. Ada ramai mana yang pergi perang tak mati-mati. Yang tak perang tu mati. Ada ketakutan palsu yang kita perlu buang dan perlu kita lemahkan, yang perlu kita tolak. Umpama saya kata takut miskin. Kita sentiasa dimomokkan takut miskin, nanti anak buat miskin, jangan takut sangat.
Itu persoalan rezeki yang rahsia. Buat je usaha, buat je kerja macam patut kita buat. Jangan bimbang. Itu ketakutan palsu. Takut masa depan anak kita, itu ketakutan palsu. Kita terlalu bimbangkan anak-anak kita. Ustaz, anak saya nampak lembik pandai tak cari duit ni. Kita kan, ayah ni payah nak percayakan anak, payah. Kalau dia bagi motor ke anak dia, aku bimbang anak aku ni kat simpan accident lah bla bla. Waktu dia naik motor, dia tak bimbang pula dia. Dia rasa dia pandai. Anak dia tak pandai, anak dia JPJ juga bagi lesen. Orang yang sama. Dia pun JPJ bagi lesen. Anak dia pun JPJ bagi lesen. Tak, saya rasa macam dia tak pandai. Saya takut. Nak bagi kereta jalan pun takut. Ini ketakutan palsu. Ada dia benda yang lebih baik. Pesan anak, Along, naik motor tu jangan lupa baca doa. Tentu humbangkan ketakutan palsu dengan ajar dia berdoa kepada Allah. Kalau kita takut macam tu, kita bahagia ke? Anak nak pergi sekolah, kita bimbangkan kena bully kat sekolah. Anak saya lembek, tak macam saya dengan cikgu-cikgu saya belasah. Kita kagak. Anak saya lembek, bimbang saya takut kena belasah di budak jas satu. Sebab kita tengok anak kita lembek kat rumah. Tak macam kita gangster. Tuan-tuan, jangan ada ketakutan palsu tadi. Ketakutan palsu menjadikan kita resah dalam hidup. Dan tak percaya semua orang. Dia ni tak pandai buat kot. Jangan ada ketakutan palsu. Mak ni dia tak pernah bagi anak dia masuk dapur. Budak ni bukan reti masak. Dia perah santang masuk kelapa-kelapa sekali. Tak boleh. Padahal dia patut percayakan anak dia. Tak apa masak. Kalau salah mak tegur lah. Masak insya-Allah mungkin lebih sedap pada mak. Itu ada anak bila dia masak sedap pada mak dia. Sedap pada mak dia. Bila dia percaya. Kita sebab tu saya katakan ajar anak-anak kita bila keluar jalan raya. Dah kita bimbang macam dia tak kerti mandu. Sebab kita biasa bawa 1 lapang, 2 lapang. Anak kita bawa 40, kita tak percaya. Jatuh budak ni. Kita bawa tu lagi bahaya rupanya. Ajar anak kita, Long, naik kenderaan jangan lupa baca doa. Selesaikan ketakutan palsu tadi. Engah, ni nak pergi mana-mana, pergi sekolah, jangan lupa baca doa. Buang ketakutan palsu. Masa depan anak-anak kita, itu ketakutan palsu. Ustaz, saya bimbang anak saya macam mana. Zaman dia mungkin rumah harga mahal, Ustaz. Zaman saya pun harga rumah dah 500 ribu. Mungkin zaman anak saya harga rumah 5 juta. Maka saya perlu buat sesuatu. Jangan. Dia ada rezeki dia. Dia ada rezeki dia. Kita dah ingat anak kita macam nak beli rumah tempat kita beli. Dia ada tempat lain. Mungkin anak-anak kita tempat dia kat lain, kita tak tahu. Rezeki dia. Jadi jangan membina, jangan menguatkan ketakutan palsu. Tuan-tuan, kuatkan ketakutan hakiki. Takut hakiki apa dia? Takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Itu takut hakiki. Kerana ketakutan tu Allah suruh kita. Sebab itu mereka para ulama bila beramal, mereka doa panjang supaya Allah Ta'ala terima amalan. Bukan kata ulama, Nabi-Nabi sendiri. Nabi SAW waktu menyembelih korban, apa kata Rasulullah? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah daripada aku. Pada Nabi SAW dia buat, memang Allah terima. Tapi doa, ya Allah, terimalah daripada aku. Bimbang tak diterima. Nabi Allah Ibrahim dan Ismail waktu siap membina Kaabah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami lakukan. Pada dah buat Kaabah, memang Allah terimalah. Tak, dia doa, ya Allah terimalah. Takut tak terima. Ni para ulama, mereka selepas habis Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan, separuh tahun untuk Allah terima apa yang mereka buat bulan Ramadan. Takut Tuhan tak terima. Ya Allah, apa yang kami buat pada bulan Ramadan, terimalah ya Allah. Mereka terus berdoa berbulan-bulan namanya. Kalau bimbang Tuhan tak terima, ini ketakutan betul. Ketakutan yang perlu kita ada. Sebab ketakutan ni Allah suruh. Dan ketakutan ni asasnya kuat kerana kita beramal. Kita tak tahu apa yang merosakkan amalan kita. Riak kita, ujub. Dan kita tak tahu dia punya tahap kemusnahan amalan kita tahap mana. Saat saya pun ada ngumpat orang, saya ada dengki-dengki orang. Kalau saya ada sebut setiap kejahatan tu boleh membakar kebaikan. Kita tak tahu nilai kemusnahan amalan soleh kita banyak mana. Maka kita bimbang lah. Saya memang buat baik banyak. Tapi masa yang sama, saya pun ada buat jahat. Saya bimbang kejahatan saya ni merosakkan kebaikan saya. Dan nilai kerosakan tadi saya tak tahu banyak mana. Bila Rasulullah SAW cerita ada orang datang jumpa Allah, pahalanya seperti banjaran gunung Tihamah. Banyak. Tapi dia boleh muflis akhirat kelak.
Dek ngumpat orang tu, kata orang tu, pukul orang tu, belasah orang tu, lukakan orang tu, lukakan orang ni, ambil harta orang tu, ambil harta orang ni, maka dia ambil kebaikan, dia beri pada orang ni. Sehingga habis kebaikan, dia ambil kejahatan orang, dipikul, dia pula masuk neraka. Padahal ada banyak baik. Sebab tu kita ada asas untuk kita takut. Saya Alhamdulillah haji, bagus, umrah, ngaji Quran sekian-sekian, tapi saya ada ngumpat orang. Kadang-kadang saya ngumpat ustaz, ngumpat tok guru. Dah tak ada sarapan, kita ngumpat ustaz. Masa kosong ada. Jadi kita patut bimbang. Sebahagian kejahatan, macam saya katakan tadi, kita tak tahu sejauh mana kejahatan kita merosakkan kebaikan. Tak tahu. Saya tak tahu. Tuan-tuan juga tak tahu. Kita pernah derhaka mak ayah kita. Saat dulu saya pernah derhaka mak ayah. Kita tak tahu kesan derhaka kita sejauh mana dia menghabiskan pahala kita. Kita tak tahu. Maka kita patut takut. Takut itu ada hakikat, ada asas. Yang kedua, takut bila Allah murka kita. Itu ketakutan betul. Allah murka. Sebab kita tak tahu amalan mana yang menyebabkan Allah murka. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia buat amalan jahat banyak, tapi Allah belum murka dia. Sehingga Allah ilhamkan padanya sebelum mati dengan kebaikan, untuk tunjukkan kebaikan di sisi Allah. Yang kita dah baca hadis, ada orang dia punya buat jahat, antara dia dengan neraka selangkah lagi, tapi Allah berikan dia kebaikan sebelum mati untuk Allah masukkan dia dalam syurga. Jadi kita patut takut kalau Allah murka kita atas kejahatan kecil kita buat. Mungkin adalah benda-benda kecil kita buat, yang tu yang Allah murka. Tetapi kita kalau bersahabat, kita ambil contoh, kita bersahabat, kadang-kadang ada kesalahan besar sahabat-sahabat kita, kita boleh maafkan dia, kita okey. Tapi ada kesalahan kecil dia, kita tak boleh maafkan. Padahal kecil je, tapi itu yang menjadikan kita nak marah. Yang lain kita okey, padahal yang lain itu lebih besar. Kalau kita faham benda itu, kita akan faham dia suruh kita buat amalan. Ada orang yang mungkin dia buat maksiat itu ini, tapi Allah Ta'ala masih beri peluang dia taubat. Tapi bila dia buat je satu benda walaupun kecil, tapi Allah hukum dia kerana yang tu, maka itu kita takut. Ya Allah, kami tidak tahu kejahatan mana yang Engkau murkai, maka ampunkan dosa kami. Kerana bila Allah murka, bila orang tu buat je jahat tu Allah murka, Allah tak akan lagi beri hidayah pada dia. Tak ada kita cerita, orang ni baik, bagus, hafal Quran 30 juzuk, ilmu pun tinggi melangit, bagus. Tapi dia ada satu perangai sombong. Dia tengok orang alim lain macam orang lain, tak macam dia. Dia lagi alim. Perasaan tu ada. Dia rasa dia duk alim lebih pada orang lain. Dan memang dia alim pun, tapi rasa tu salah. Dan seorang walaupun dia alim, dia tak boleh rasa dia lebih alim pada orang lain. Perasaan itu merosakkan dia punya nilainya di sisi Allah. Perasaan itu yang paling diawasi oleh ulama, merasa lebih alim pada orang lain. Sehingga bila Abu Yusuf Asy-Syaibani ditinggalkan kelas Abu Hanifah kerana dia rasa lebih alim, dia pergi mengajar. Abu Hanifah tahu ini penyakit orang ni, maka Abu Hanifah pun tulis surat pada anak murid yang mengaji dengan dia berbelas tahun, tapi kena penyakit rasa lebih alim pada tok guru. Dah boleh mengajar dah. Lalu kata dia, wahai Abu Yusuf, aku tanya kepada kamu beberapa soalan. Sekiranya kamu tak dapat jawab salah soalan ni, kamu mesti duduk balik depan aku sebagai murid, bukan guru. Sebab kamu dah rasa alim. Lalu Abu Hanifah memberikan kepadanya beberapa soalan yang dibaca secara umum dan dia tak berjawab. Akhirnya kembali kepada posisi anak murid, dan dia tak berani lagi mengajar selagi mana tok gurunya hidup sampai tok guru dia mati. Karena kadang-kadang tok guru ni, dia tak bagi anak murid dia mengajar waktu dia hidup. Bukan kerana dia dengki, bukan. Kerana tahu tak satu penyakit, orang ni akan rasa dia lebih alim daripada gurunya. Penyakit itu bahaya. Walaupun benar dia alim, kalaupun benar dia menyalahi adab. Kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa lebih cerdik pada mak ayah, kalaupun benar, based pada education atau pendidikan, saya ustaz mak saya ni dia BA je, saya master PhD 2 kali. Macam atas kertas kita lebih cerdik pada mak ayah kita, mungkin betul, tapi merasakan kita lebih cerdik itu salah secara adab. Adabnya salah. Tentang banyak mana orang dihukumkan silap adab. Kita bila kurang adab je, habis kita.
Maka yang paling dijaga ialah adab dengan Allah. Tetapi bila seorang rasa dia lebih pada orang lain, ingat Allah lebih daripada dia. Nabi Allah Musa, cerita Nabi Allah Musa, waktu dia tengah bercakap, dia berceramah, Bani Israel kagum dengan dia. Lalu seorang bangun bertanya soalan yang paling bahaya. Ya Musa, man a'lamun nas? Wahai Musa, siapa paling alim? Musa tengok kanan, tengok kiri. Sebab dia Nabi, jangan dia Rasul. Lalu dia berkata, ana, saya. Maka Musa terperangkap dengan soalan itu. Maka Allah menegur Musa, wahai Musa, kenapa kamu tak kembalikan ilmu itu kepadaku? Allah yang paling alim. Tuan-tuan, ini satu sifir yang perlu kita faham. Ketika ada seorang takjub pada kita, dek hebat kita, cepat-cepat kembali pada Allah. Kalau tidak, kalau kita terima benda tu, kita macam terima bom jangka yang akan meletup menghancurkan kita. Kalau kata awak ni comel lah, awak ni handsome lah, awak ni bagus lah, baik lah, macam malaikat bla bla bla, katakan ini semua dari Allah. Tuan-tuan, jangan di stop kat kita. Sebab kita tidak mampu menanggung pujian yang bukan hak kita. Kita tak mampu menanggung pujian ilmu yang Allah cuma beri pinjam pada kita, bukan hak kita. Ilmu tu bukan hak kita. Buktinya kita nyanyuk, kita lupa. Kalau hak kita takkan nyanyuk, kita takkan lupa. Hari ni diberi ilmu, hari ni saya lupa. Kerana itu hak Allah. Sebab itu kalau Musa kata Allah lebih alim, nescaya Musa tak akan diuji untuk pergi belajar balik. Tapi bila Musa AS kata, akulah alim. Hei Musa, dah kamu cakap macam tu, kamu kena turun balik, pergi belajar. Akhirnya dia, Nabi Allah Musa terpaksa mulai kesukaran untuk belajar. Sebagai satu daripada hukuman Allah pada dia. Hukuman, walaupun Musa AS bercakap benda betul lah, dia paling alim. Tapi pun tak boleh secara adab. Adab. Artinya, di antara saya katakan kerosakan orang alim, bila dia rasa dia lebih alim pada orang alim tu. Saya rasa saya lebih pandai pada dia. Tak, kita tak boleh rasa benda tu. Itu urusan Allah. Mungkin kita tahu sebahagian yang juga dia juga tahu sebahagian yang kita tak tahu. Dan kalau kita kata kita alim, Allah boleh lupakan ilmu yang kita ada. Akhirnya surah yang biasa kita baca pun lupa. Surah Fatihah boleh lupa. Ada seorang hamba Allah, dia ni balik kampung, dia ni profesor di sebuah universiti. Maka dia dah profesor, dia rasa dia bagus lah. Imam kampung tolak tepi, dia jadi imam. Tetapi jadi pada dia, waktu dia jadi imam, dia lupa semua surah dia baca. Habis reputasi dia sebagai profesor. Akhirnya kata imam kampung ni alim pada dia. Imam kampung dia imam pun tak pernah lupa. Bila dia rasa sombong, aku prof ni jadi imam. Dia tengok imam kampung ni biasa, rupanya dia lupa ayat yang biasa dibaca oleh orang kampung. Itu ujian kita. Kadang-kadang Allah datangkan, bila kita rasa sombong, Allah datangkan teguran yang menghinakan kita. Jadi jangan sampai datang teguran yang menghina kita. Baik kita merendah diri dulu, jauh lebih baik. Baik, takut yang sebenar yang patut kita takut, kita takut Allah Ta'ala mengubah hati kita. Jadi dengan bahasa lain, hidayah. Itu yang betul kita kena takut. Sebab kita dah tengok banyak orang yang duduk belakang Rasulullah boleh murtad. Jangan kita, tuan-tuan. Orang yang duduk belakang Rasulullah, penulis wahyu Nabi pun boleh murtad. Orang di situ disebut dalam Sahih Bukhari, seorang lelaki yang menjadi pencatat wahyu Rasulullah, yang menghafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Zaman tu Al-Baqarah menghafalnya luar biasa. Dan penulis wahyu, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, dia balik kepada agama asal Kristian, murtad. Dan dia pun mati, ditanam, kemudian mayatnya terkeluar daripada kubur. Lalu kata orang-orang Kristian, ini memang kerja Muhammad ni. Dia marah orang ni sebab kembali pada agama asalnya, maka dia korek kubur, tak ke atas. Kita gali lebih dalam, mereka gali lebih dalam, esoknya mayat itu keluar lagi. Mereka masih kata ini kerja Muhammad lah ni. Mereka gali lagi dalam, mustahil Muhammad akan korek dalam satu tempoh yang terkejap. Akhirnya esok mayat itu kat luar lagi. Mereka tahu ini bukan kerja Nabi SAW, dan mereka membiarkan mayat itu ke atas. Hadis sahih tentang kubur tak terima mayat yang murtad. Jadi kalau orang yang pernah memandang muka Rasulullah setiap hari pun boleh hilang agama, kita tuan-tuan, pandang muka Tok Guru pun bukan tiap-tiap hari. Kejap ada, kejap tak ada. Macam biskut kita.
cuti, tak ada. Memang tak ada muka dia. Kalau tak cuti, dia macam sibuk. Ada? Tak ada. Pun bagaimana kita boleh rasa iman kita kebal? Yang saya kata duduk mandang wajah Rasulullah yang mulia pun tidak terselamat imannya. Bagaimana kita? Semula termasuk tutup guru sekali tak ada yang boleh rasa selamat. Ketakutan itu ada kesan, ada kita katakan asasnya. Tuan lihat Bal'am bin Ba'ura, Barsisa, ini semua orang hebat-hebat yang Allah palingkan hati mereka. Tuan lihat Qarun, ini sepupu Nabi Allah Musa, menghafal kitab Taurat, tapi dek sombong dengan harta habis. Jadi kita jangan rasa saya tak apa kok, okey. Jangan bimbang, ya Allah, jangan engkau paling hatiku. Jangan engkau lupakan dan engkau jadikan aku lupa padamu, ya Allah, pada setiap masa, setiap nafasku, sehingga aku menemuimu. Biar kita ada munajat kita, bimbang iman ini akan hilang. Dan takut kita, ini takut ada asal, biar takut Allah tidak lagi ilham kita buat baik. Tetapi Allah bila suka kita, Allah suruh kita buat baik. Allah ilhamkan kita, kita bertenaga dan bersemangat buat baik. Tapi bila Allah tak suka kita, Allah tak akan ilhamkan kita buat baik. Sebab itu doanya Nabi ajar kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon padamu untuk sentiasa buat baik. Kenapa? Sebab itu tanda Allah sayang. Kalau kita sentiasa buat baik dalam hidup, tanpa kita kira kecil besar, tanpa kita kira siang atau malam, tanpa kita kira sihat atau sakit, tanpa kita kira seorang atau ramai-ramai, kita tetap buat baik, itu tanda Allah sayang. Allah tak akan sayang seorang hamba melainkan diilhamkan untuk buat baik. Pagi-pagi ni kita diilhamkan untuk solat subuh. Allah pilih kita menjadi tetamu dia, masuk di rumahnya, menjadi jirannya. Allah pilih kita duduk pula dalam majlis ilmu untuk mendapat naungan malaikat-malaikatnya, mendapat pengampunannya. Dia sebut di sisi orang-orang di sisinya. Maka semua ni kerana Allah Ta'ala sayang kita. Tapi bila benda itu dah tercabut, atau bayangkan satu hari nanti, kebaikan yang biasa kita buat, kita dah tak nak buat, bahkan kita benci pula benda tu. Biasa ke masjid, biasa ke suara, tak nak pergi lah. Biasa mengaji, biasa belajar, biasa nadah kitab, tak nak dah benda tu. Malah tak ada sebab untuk kita berhenti, melainkan datang kebosanan dalam diri sebagai satu hukuman dari Allah. Orang alim tahu, orang soleh tahu, kalau mereka tak mampu buat kebaikan yang pernah mereka buat, itu hukuman dari Allah. Lalu mereka beristighfar kembali untuk dapat buat benda yang mereka tak boleh buat. Saya dulu biasa baca Quran 2 juzuk sehari. Hari ni tak boleh, Ustaz. Kenapa tak boleh? Rasa macam tak sempat. 2 surah sehari pun tak boleh. Dulu saya mengaji 2 juzuk sehari. Boleh pagi juzuk, petang asar juzuk, datang awal masjid. Sekarang tak boleh. Kerana ada kesalahan kamu buat. Ada dosa yang kamu buat sehingga kamu terhijab dengan kebaikan tadi. Maka istighfar dulu. Istighfar, kemudian cuba buat balik, sehingga kamu dapat balik buat. Maka kalau kamu dapat balik buat, maka Allah kembalikan kasih sayang. Tapi kalau memang tak boleh buat, memang teruk kesalahan kita. Sebab itu perhatikan kebaikan yang biasa kita buat, yang hari ni kita tak boleh buat. Apa kebaikan yang biasa kita boleh buat? Saya tak, setiap hari Jumaat saya sujud sajdah ni, tak boleh sujud sajdah. Kenapa? Tak terkejut subuh. Buat satu istighfar kita, sampai kita boleh buat balik apa yang benda yang kita pernah buat dan kita tinggalkan. Saya dulu rajin bagi makan orang Ustaz kat masjid hari Jumaat. Ni tak boleh, Ustaz. Jadi macam kedekut lah. Tahu sebab apa? Ada dosanya. Mungkin awak dah terlalu sombong dengan kebaikan awak, maka Allah tak bagi lagi awak buat baik. Maka istighfar kita atas kebaikan yang kita tinggalkan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.